Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Terkuasa Masjid Nurul Iman, Kurang Batang, Kangak Polis, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak daripada Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita, tuan-tuan. Itu pada hari ini, tuan-tuan, tarikh kita 6 Disember bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir. Dan tajuk kita hari ini berkaitan dengan masih dalam bab zakat dan sedekah ni. Apakah larangan-larangan yang Allah larang dan Nabi larang tentang zakat dan sedekah ni. Dan tajuk kita hari ini berkaitan dengan haramnya zakat, harta zakat atas Rasulullah SAW dan ahli bait, keluarganya, keluarga Nabi. Cerita hari ini Nabi tak terima zakat dan keluarga Nabi pun tak terima zakat. Jadi apakah cerita dia? Sebab apa Nabi tak terima? Lepas tu Nabi, apa yang benda yang Nabi terima? Kita tengok sekali tentang tajuk kita hari ini. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ini, kita akan tengok sikit, tuan-tuan, tentang satu dalil yang mana Nabi ajak kita, tuan-tuan. Iaitu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berdoa di setiap pagi dan petang dengan nama Allah yang tidak memberikan mudarat. Suatu mudarat pun di bumi dan di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Baca 3 kali, maka tidak akan ada yang memudaratkannya. Apa, tuan-tuan? Bismillahillazi la yazuru ma'asmihi syai'un fil arzi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Berapa kali? 3 kali pagi dan 3 kali petang, tuan. Apa jadi? Pagi sampai ke petang tu Allah tak bagi mudarat pada kita. Musibah ke apa ke, Allah hindarkan. Kita baca pula petang, tuan, Allah jaga petang itu sampai esok subuh pula, tuan. Bayangkan, tuan. Jadi cerita dia apa? Kita amalkan doa ni. Kena pula lari COVID-19 contohnya. Kita pakai mask ni, penjarakan sosial, tak bersentuhan sebagainya. Itu kita usaha. Tapi, tuan, kita amal pula doa, tuan. Yang mana doa ni, kalau kita baca doa ni, Allah hilang kemudarat. Di mana? Di bumi ataupun di langit. Bumi Allah ni. Apa tu? Apa? COVID-19 di bumi. Kalau di langit ke, di bulan ke, mana ke, Allah hindarkan mudarat, tuan. Bayangkan. Jadi kita amalkan doa ni, tuan. 3 kali pagi, 3 kali petang. Mudah-mudahan Allah hindar daripada sebarang bencana kepada kita. Itu mudah, tuan. Bismillahillazi la yazuru masmihi syai'un fil arzi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kalau tu tengok dalam TV pun, YouTube ke apakah, wajib tayang ni, tuan. Ini untuk kita ingat balik, tuan. Mudah, tuan. Ulang 3 kali, tuan. Jadi kita baca doa ni, tuan, 3 kali pagi, 3 kali petang. Allah jaga sepanjang hari kita, tuan. Musibah apa? Bencana ke, nak insiden ke, kecederaan ke, apa ke, demam ke, apa ke, Allah hindar. Amalkan, tuan-tuan. Jadi doa ni yang Nabi ajak kita. Okey, kita pergi sikit lagi, tuan-tuan. Iaitu tentang yang kedua ni, jangan risaukan rezekimu. Rezeki sudah diatur oleh Allah. Jangan kita risau, tuan. Rezeki yang kita ada hari ni, yang kita risau. Ish, aku nak makan apa esok ni? Contohnya, esok nak beli apa ni, mega ni. Jadi, tuan, rezeki tu Allah atur, tuan. Tapi kita kena usaha. Tawakal itu nombor 2, nombor 3. Tapi usaha itu penting. Jadi apakah dalil cerita dia, tuan? Bunyi ayat pun 8 ayat tu, tuan-tuan. Kena belum puasa pula.
pakai harus dah kan. Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, inna Allaha huwa razzaqu dzul quwwatin matin." Kata Allah, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak minta rezeki. Yang pertama sekali, wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadi ciptakan manusia dan jin ni melainkan untuk ibadah kepada Allah. Tujuan kita main di dunia ni tuan, bukan sahaja Allah bagi jadi tuan, untuk beribadah kepada dia tuan. Kembali kepada dia, beriman kepada dia. Itu tujuan utama. Kita hidup di muka bumi ni, tugas kita yang pertama beribadah kepada Allah. Jin pun diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Itu tugas kita tuan. Kepada Allah tidak minta rezeki kepada mereka. Dan Allah tidak minta mereka memberi makan kepada aku. Inna Allaha huwa razzaq. Justru Allah beri rezeki. Jadi Az-Zariyat ayat 56 58. Allah tak minta pun apa tu bagi rezeki ke Allah. Bahkan Allah yang bagi rezeki kat kita ni. Nampak tuan? Kita ni Allah bagi tuan macam-macam. Kan? Hidup kita, makan kita, minum kita ni Allah bagi tuan. Nah, kalau anda berusaha dan tidak mau beribadah kepada Allah, yakinlah anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda masih yakin sama Allah bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Ya tuan, usaha penting. Tapi lepas kita usaha tu kena letak tawakal ni, tawakal ni, takwa itu. Letak tak Allah akan bagi rezeki kat aku ni. Aku dah buat elok dah, padi benih aku dah pi rendam dah. Lepas tu cari racun elok, pi bendang, pi kebun sebagainya. Atok kerja elok dah. Kan kalau beli pun beli racun elok ni. Dan kalau beli baju pun baju yang kemas. Tu buat bendang, buat apa kebun. Berniaga pula, buat elok dah. Cari ni sebagainya. Kita usaha sebaik mungkin. Jadi selepas itu kita letak pada Allah tuan. Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa, Allah berikan dia solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah ni, takwa tawakal kepada Allah ni, Allah bagi rezeki yang tak tahu kita jangka pun. Duk rasa nak boleh ke belah ni, dapat ke belah lain. Duk rasa boleh ke belah mega, tapi tak jadi mega hari tu. Tapi rezeki kat mana pula? Bendang ke, kebun ke, apa ke, rezeki lain. Contoh. Jadi rezeki ni luas. Jadi kita rasa dapat hak ni, tapi Allah bagi kat lain yang kita tak jangka-jangka rezeki tu tuan. Dalam Al-Quran Allah tidak memuji orang yang dikir terus, yang baca Quran terus, yang dikir terus, tidak. Jadi Allah tuan, dia tak puji direct orang yang main masjid, yang baca Quran, yang beribadah ni. Betul Allah sayang kita baca Quran, kita main masjid, kita buat ibadah soleh-soleh semua ni, Allah sayang. Tapi Allah puji pula siapa dia? Ini tuan, golongan yang kedua. Tapi Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia solat. Yang Allah puji lagi siapa dia? Dia ni berniaga, dia ni buat kebun, buat bendang. Tapi bila azan saja, dia boleh tinggal kerja dia tu. Boleh tinggal kerja-kerja yang ada ni, dia main kepada Allah, semayang tuan. Ibadah kepada Allah. Ni nak tinggal ni. Aku nak tinggal ni. Main berniaga ni orang duk main lagi ni. Jujur ni. Kalau aku tuang ni, mantah 500. Kan tengah hari pula orang rehat. Lohak ni tengah hari dah tuan. Tinggal Ustaz, duduk Ustaz kedai. Nampak tuan, kalau ikut ni, tunggu Ustaz, hari Sabtu Ahad pula ni, main orang. Contoh. Jadi kita tuan, pejam mata. Main semayang tuan. Kalau ikut, kalau tinggal, nak pergi orang duit ni, 500 ni, hilang lah sebelah tangan. Nampak tuan? Jika kita boleh tinggal kerja kita, tinggal berniaga kita, tinggal kita buat tu, kita boleh main semayang, itu lagi Allah sayang lagi tuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari solat. Ini yang Allah puji orang seperti ini. Nampak? Laki-laki yang mana dia duduk berniaga, duduk berdagang sebagainya, duduk jual beli, tapi bila azan, bila main ibadah ni, dia tinggal kerja lain. Dia main sambut suruhan ilahi tu kan, main semayang, bayar zakat. Aku boleh tahun ni 10,000. Nak bayar zakat dah. Nak buat rumah ni, nak perbesar rumah ni. Ni nak buat apa lah ni? Ni banyak rencang.
Kalau bagi ni nantilah tahun depan lah bayar. Nampak? Kadang-kadang tu. Tapi tuan-tuan, kita bayar tuan. Sebab apa? Bila kita bayar tuan, mungkin nampak berkurangan. Tapi Allah bagi kot lain. Allah beri keberkatan pula. Rezeki yang lain pula tuan. Maka sedekah tu RM1 diganda sampai 7 kali ganda tuan. 1 dengan 7 kali ganda. Bahkan lebih lagi tuan. Dan mereka takut pada suatu hari yang mana pada hari itu kan apa tu ni penglihatan mereka menjadi goncang. Nampak tuan. Jadi kita tuan main ujian dunia ni kita boleh pejam. Sebab apa? Sabar. Beriman pada Allah, Allah bagi lebih hebat lagi di akhirat tuan. Ya Allah puji orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa kata mereka punya tanggungjawab untuk mengurus anak dan istri? Mereka harus bekerja. Kenapa mereka ingin menafkahi orang tua mereka? Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat. Sebab apa dia tak balik? Dia baca awal tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita mai kat bumi ni nak beribadah pada Allah. Yang semaba yang apa kerja sebagainya ni apa? Dah nak semayang, takkan 24 jam semayang kat masjid. Ada waktu rehat, ada waktu kerja, ada waktu lain. Kalau semayang saja, ni nak makan apa lagi tak kerja. Nak minum, anak nak sekolah, nak bayar bil elektrik, bil kereta, bil rumah sebagainya ni. Nampak tuan? Jadi benda tu dia letak nombor 3, 4, 5. Ibadah nombor 1. Kita lah ni mula-mula tu ialah main masjid sebagainya. Mula kedai satu buka kedai cawangan, bagi 5 kedai pula, 10 kedai pula. Dulu dia boleh main masjid, lah tak boleh main dah. Sebab apa? Kalut. Kalau perlih telefon, ni kedai bos, ni ada barang tak cukup ni, pergi tengok pula. Ni kok diang pula ni, buka pergi sana pula. Lagi ni, habis pula tak jalan kan. Contohlah. Nampak? Kalau orang beriman, tak ada masalah. Atok, kerja pula, atok, main semayang, monti taman azan. Contoh. Atas kita tuan. Tak ada alasan kita yang buat-buat lewa dengan ibadah Allah ni. Untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini kita semua. Kalau mereka ni tuan nampak, kalau boleh buat sedekah, boleh pergi mengaji lagi, boleh ikut ni cari ilmu. Dan kalau tu lagi, dia ambil masa dia tu. Bangkit malam buat tahajud lagi kan sebagainya. Nampak tuan? Kerja dunia ni tak menyebabkan dia gali tuan. Bahkan dia lebih taat lagi kepada Allah. Itu lebih baik lagi tuan. Sedekah untuk baca Quran. Ini kita seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersetujuan kepada Allah, Allah tidak akan membiarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Jadi kita kena husnuzan. Husnuzan ni bersangka baik kepada Allah. Kita usaha tuan, kita serah kepada Allah. Pasal apa aku tak boleh lagi rezeki. Dulu usaha tak sanggup dah. Tengok balik kedai sebelah, kedai makan dia ramai orang. Kedai kita tak ramai. Kalau kita pick up late, pergi jumpa Tok Bomoh Siam ni. Pada apa? Kena bisnes dia. Tu kita pick up. Jangan jahat. Sebenarnya padan lah. Dia keluar model 5,000 apa semua. Buat kedai cantik-cantik, cat elok. Menu pula pergi makan tu dia ada 10 menu. Kedai kita ni ada 2-3 je. Nak pilih orang lain tak boleh dah. Contoh. Tukang masak pun sebagainya. Timbang boleh. Oh punya padan lah. Aku tak usaha lagi. Tak cukup lagi ni. Itu yang betul. Ni dah nampak orang berjaya sikit. Kita dengki dekat dia. Kita iri hati pula. Itu amalan syaitan kan. Jadi kena betul balik niat kita kan. Antum dulu waktu dalam perut siapa kasih rezeki? Nampak tuan? Kita dalam perut mak kita dulu ni. Siapa bagi rezeki? Allah tuan. Mak makan apa, kita makan. Mak minum apa, kita minum. Mak makan nasi, kita makan nasi. Mak makan apa? Laksa lah kita. Mak makan dengan belacan, kita pun dengan belacan. Kecil-kecil kan. Sebab apa? Apa mak makan? Tu tali pusat tu hantar makanan kat kita. Tapi bila besar ni, mak masak sikit, tak mau mak tak sedap. Nak makan kat luar. Kita kata lagu tu pula. Kita memilih. Dulu dalam perut mak makan apa pun tak kata apa pun. Ngak. Tuan. Nampak tuan? Tu kita tuan. Dalam perut mak pun Allah bagi rezeki dah makanan kita tuan. Bisa apa dalam perut? Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki baru lagi bantu. Setelah itu antum keluar bayi tak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara minum susu dari ibu antum. Bila beranak kat dunia ni pula, kaya, wek. Dapat rezeki susu pula mau minum. Kan dengan susu tu pakai 6 bulan kan minum susu, sihat, kuat, cergah. Mai 5-6 bulan ke atas baru bagi moe ke apa ke. Contoh tadi dia kata rezeki tu Allah bagi. Sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ada besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya tak dapat rezeki. Kok bisa seperti ini? Tuan, macam kita lah. Daripada kecil tadi Allah bagi dalam perut tu rezeki,
Daripada kecil tu boleh minum susu supaya besar ni, bertubuh badan kita lah ni, kerja. Main-main PKP ni, kena buang kerja. Oh, habis dah aku. Tak ada rezeki dah. Beban dah. Nampak tuan? Lupa kita tuan. Dulu ni tak ada apa selain pinggangnya. Rezeki tu ada tuan. Ulat dalam perut dalam batu pun boleh cari rezeki. Tambah kita yang bernyawa ni, yang hidup ni, yang mulia ni, khalifah ni, lebih-lebih lagi ada rezeki. Cuma malas tak malas, rajin tak rajin, tawakal pada Allah tuan. Jadi semua kita ni ada rezeki masing-masing. Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut nggak dapat rezeki? Kok waktu masih kecil saja Allah kasih rezeki? Maka jangan seorang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insya Allah akan diberikan dia rezeki. Jadi jangan kita suuzan, kita husnuzan, sangka baik, bukan sangka buruk dengan Allah. Bapak berusaha betul-betul, rajin sesungguh, baru bertakwa kepada Allah. Jadi itu yang Allah akan bagi rezeki pada kita. Cukup bagi dia dan akan membagi dia. Rezeki yang berkat ni macam mana? Rezeki yang cukup. Nak buat apa boleh. Nak kata kaya, dok mana. Kalau nak kata miskin, dok juga boleh makan. Dia nak kata kaya, tak hebat mana pun. Tapi nak buat apa boleh. Nak pergi umrah boleh, nak pergi haji boleh, nak tambah rumah boleh, nak buat apa pun boleh. Tapi nak kata kaya melana, dok juga. Nak kata meminta-minta, dok juga. Itu apa keberkatan rezeki kan. Ya kan? Kita doa itu kan, rezeki kita ni murah dan juga diberkati Allah. Kita lihat tentang sikit tentang ni rezeki. Jadi Allah ni bagi rezeki kepada kita. Setiap orang ada rezeki masing-masing. Cuma usaha betul-betul dan kita tawakal pada Allah. Begini tajuk minggu lepas tuan. Ulang kaji sikit, larangan memberikan zakat kepada orang kaya atau orang yang mampu berusaha. Dia ni kaya, dia ni boleh berusaha, kita bagi zakat ke dia. Nabi larang tuan. Sebab apa? Ni dalil dia. Hadis daripada An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Darqutni, Al-Hakim, Baihaqi dan Ibnu Hibban. Semua hadis cerita benda yang sama kuat tuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh memberikan zakat kepada orang kaya. Zakat bukan bagi orang kaya. Bahkan orang kaya lah keluar zakat. Terbalik. Kita bagi zakat ke orang kaya. Tak betul lah. Cerita dia orang kaya tu dia lah keluar zakat. Sebab apa? Dia lebihan harta. Nampak tuan? Kemudian dan orang yang kuat lagi normal tak boleh bagi zakat. Tak cacat ni. Bukan OKU. Orang yang ni bersadar tubuh kan. Tulang 4 kerat kemas ni. Tiba-tiba nak minta zakat. Tak betul tuan. Cerita dia kita kena elakkan dua jenis ni. Orang kaya pertama, orang yang sihat lagi normal ni. Jadi kita kena rajin lah. Sebab apa kita yang jadi yang jadi miskin sebenarnya ni, kita mungkin malas sebetulnya. Kalau betul usaha tuan, tak sampai tahu tu tuan. Mesti Allah bagi rezeki tuan. Kita tengok balik apa kerja buat kita. Kita usaha dah, tak tawakal pada Allah. Dua harap kita usaha kita. Tak tuan. Kita kena tawakal pada Allah. Serah pada Allah tuan. Tapi kena usaha, kena buat betul-betul tuan. Okey, dari yang kedua. Dari Abdullah bin Adi bin Qiyam bahawa dua orang telah menyampaikan kepadanya bahawa mereka berdua menemui Nabi SAW. Kemudian betul tentang zakat. Mai dua orang ni nak pergi minta zakat. Rasulullah SAW pun tengok mereka dua ni. Kemudian seorang dia Muhammad salah seorang ni perawi menyebutkan pandangannya dan melihat mereka berdua orang yang kuat. Nabi tengok mereka berdua ni, kalau kita ni gagah, kemah lah bahasa pelik. Kemah. Kalau kita boleh gagah ni tak larang. Jadi kemah hebat betul sempurna sihat tubuh badan. Rasulullah SAW pun bersabda berkata, jika kalian nak zakat, mau zakat, boleh saja aku bagi. Kalau nak zakat, boleh aku bagi kepada kalian berdua. Namun tidak ada bahagian zakat dari bagi orang kaya dan orang kuat lagi mampu berusaha. Itu dalil dia kata orang kaya tak dapat zakat. Bahkan orang yang boleh berusaha ni dia pun dihindarkan dapat zakat. Zakat ni asnaf, golongan yang musafir, yang mengaji sebenarnya. Jadi ada banyak lah. Ada banyak macam-macam zakat dia. Tapi kalau dia ni mampu berusaha, tak termasuk tadi tuan. Macam Tuan Guru ajar lah. Dia nak geret ni bagi sumbangan, kata-kata perlis ni. Kan? Kita tengok tuan, ni orang tahu dah kata raja nak lalu lorong tu. Rumah dia nak pergi. Boleh tak sapu sampah, biar lagu tu sebagainya. Kan? Tengok raja main pun lagu tu, tambah tengok raja tak main. Nampak tak betapa hina orang, betul teruknya kita ni. Cerita lah orang nak main tengok anak kita. Takkan nak biar berdebu sawang rumah ni, mesti sapu, mesti buat elok. Sebab orang nak main tengok anak kita. Ni dah buat lega sampah ikut dan buang merata. Nampak? Itu adab kita, perangai kita. Padan lah. Sebab apa? Kita tengok balik, kita kena keluar daripada kelompok golongan yang malas ni. Itu yang betul.
Okey, tajuk kita yang hari ini iaitu bab zakat dan sedekah, haramnya harta zakat atas Rasulullah SAW dan Ahlul Bait, keluarga Nabi. Zakat Nabi tak terima, keluarga Nabi pun Nabi tak terima, tuan. Apakah dalil tentang tajuk kita hari ini? Kita pergi, tuan-tuan. Yang pertama, hadis daripada Muslim dan Bukhari, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, saat aku pulang ke rumah aku, dapati sebutir kurma jatuh di atas tempat tidurku. Nabi balik rumah dia, atas katil Nabi, tempat Nabi duduk tu, ada nampak sebutir kurma. Kemudian kurma itu ku ambil untuk ku makan. Nabi ambil kurma tu nak makan. Namun aku khawatir kurma itu adalah kurma sedekah zakat, maka aku pun membuangnya. Nampak, tuan? Kalau kita ni nampak rezeki, clear dah rezeki, ambil lah, balun dah pasal dah. Tapi Nabi, tuan, dia berhati-hati. Sebab apa? Sebab apa? Dia tengok, ni kurma ni ada berapa kurma, nak makan lah. Fikir balik, kurma ni kurma siapa ni? Bagi ni kena zakat kah? Ke kurma hadiah kah? Kurma apa kah? Kalau zakat, Nabi tak terima, tak makan. Tapi kalau kurma tu orang bagi hadiah kepada Nabi, baru Nabi ambil, Nabi makan, tuan. Sebab Nabi ni terima hadiah, tuan. Sedekah Nabi tak terima, zakat pun Nabi tak terima, tuan. Sebab apa kita bincang lagi? Sebab apa Nabi tak terima? Hadis Bukhari dan Muslim. Okey, yang kedua, masih daripada Abu Hurairah radhiyallahu, ia berkata, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu mengambil sebutir kurma dari harta zakat. Hasan bin Ali ni cucu Nabi, Hasan bin Ali. Sebab apa? Ali ni kahwin dengan anak Nabi, tuan-tuan. Kemudian Hasan ni dia ambil kurma dari harta zakat, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Dia ambil makan bawah mulut. Hasan ni kecil-kecil lagi dah. Rasulullah SAW pun berkata, cih. Dia bunyi seolah apa? Keh lagi tadi. Luah balik, muntah balik, buang balik. Iaitu mengeluarkan dan membuangnya. Keluar pada mulut, buang. Kemudian beliau berkata, tidakkah engkau tahu bahawa kita tidak boleh memakan harta zakat? Nampak, tuan? Kurma je tak ikut. Takkan tak boleh halas biji kurma. Makan lah, budak-budak lapang. Kalau kita kan, dia budak-budak kan tahu mana, makan lah. Tak, tuan. Nabi tak makan harta zakat. Keluarga Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, gamai ke bawah ni, semua ni tak makan harta zakat. Ini dalil dia, hadis Bukhari dan Muslim. Ini dalil kata, Nabi, keluarga Nabi tak ambil harta zakat. Nabi, keluarga Nabi tak makan harta zakat. Hadis Bukhari dan Muslim. Okey, yang ketiga, dari Abdul Hawra, bahawa ia bertanya kepada Al-Hasan radhiyallahu, adakah sesuatu yang engkau ingat dari Rasulullah? Dia tanya pada cucu Nabi Hasan ni. Al-Hasan berkata, aku masih ingat ketika aku mengambil kurma dari harta zakat, lalu aku masukkan ke dalam mulutku. Dia cerita balik, dia teringat dulu ni kan, dia ambil kurma, dia makan dalam mulut dia. Rasulullah SAW pun betul mengeluarkan kurma itu serta saripatinya, buang kurma, apa yang tadi ni makan ada ni, mana-mana pun buang habis, kan, ludah. Lalu mengembalikannya ke tempat semula. Ada yang berkata, wahai Rasulullah, tidaklah mengapa kurma ini dimakan oleh budak kecil ni. Alah Rasulullah, budak lagi dia ni kecil, lapar makan lah. Macam kita, budak kecil makan bila cekelak ni, budak-budak kan tahu mana. Contoh, sahabat kata, kan, Rasulullah SAW pun berkata, sesungguhnya keluarga Muhammad, keluarga aku ni, tidak halal memakan harta zakat. Nampak? Tak halal makan. Kalau tak boleh makan tak apa lagi, tak halal, haram makan, kan? Beliau juga berkata, tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu, kerana kebaikan itu adalah tu'maninah, sementara kebohongan itu adalah keraguan. Sahih hadis Muslim Ahmad dan Huzaimah, Ibnu Huzaimah. Nampak, tuan? Jelas Nabi ajak kita, tuan, dan dari ini, keluarga Nabi tak makan harta zakat. Nabi tak makan, keluarga dia tak makan. Dan Nabi kata pula, tinggal benda yang ragu, tak clear ni, subhah ni letak tepi. Halal ambil, haram tinggal, clear. Yang tengah-tengah ni kita pun tinggal. Sebab apa? Sebab dia tak jelas. Mungkin halal, mungkin haram. Tinggal terus, selesai masalah. Kalau gagah juga, akan timbul nanti, boleh tak boleh. Gagah bila, nampak, tuan? Jangan, tuan. Sebab apa? Kita tak tahu, keraguan tadi. Sebab apa? Tu'maninah kebaikan ni, tu'maninah berhati-hati. Dia buat pertengahan. Dan bohong itu adalah keraguan, tuan. Okey, dari yang kelima, dari Bas bin Hakim, dari ayahnya, dari datuknya, bahawa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,
pada tiap-tiap unta yang mencari rumput sendiri. Unta ni dia cari makan sendiri. Iaitu tiap 40 ekor zakatnya seekor bintu labun. Unta ni zakat dia 40 ekor, satu unta keluar zakat. Jadi 40 ekor. Satu ekor lah ni kata 10,000, 8,000 kali dengan 40. Keluar satu ekor zakat. Itu zakat bagi unta. Tidak boleh dipisahkan dari perhitungan zakatnya. Barang siapa yang mengeluarkan zakat itu kerana mengharapkan pahala, maka ia akan mendapat pahalanya. Barang siapa yang menahannya, tak mau bayar, tak keluar zakat, maka kami akan mengambil zakat itu darinya berserta separuh dari unta yang dimilikinya. Kukul lepas ni detect tak mau keluar zakat. Dia ada 40 ekor tadi, kita boleh ambil separuh 20 ekor. Ampas. Nampak tuan? Kalau betul lah, betul kerajaan kita atau negeri kita ni main dah, dia nak buat undang-undang lah ni, ya ada tempat dia close dia tuan. Dia ada kiraan lah, kambing berapa puluh ekor bayar zakat, lembu pula berapa, dia ada kiraan-kiraan dia tuan. Jadi kalau mereka ni tak mau bayar, jadi maka kami akan mengambil zakat itu daripadanya berserta separuh dari unta yang dimiliki. Dari riwayat lain, hartanya yang dimilikinya. Sebagai salah satu perintah keras dari Allah. Tidak halal harta zakat bagi keluarga Muhammad walaupun sedikit. Jelas tuan. Dia cerita dia, zakat ternakan ada tak? Ada. Zaman Nabi dulu ni, zakat unta pun dah ada dah. Zakat tanaman pun ada tuan. Cuma kita ni, polis kita ni, harum manis pun dikira zakat juga. Sebab apa? Dia kiraan dia, tak silap saya, 600 kilo kot. Ke atas baru dikenakan zakat. Kalau pokok ada 10 pokok ke 5 pokok tu, tak sampai berapa tan. Kalau satu tan ni berapa kilo tuan? Kira-kira lah. Tak silap saya ni kalau setan ni 1000 kilo. 600 kilo tuan. Itu kiraan dia lah. Kalau 2-3 pokok kali rumah tu nak makan, lepas lah. Ni kalau satu kebun tu ada sampai 2 relung, 3 relung, kena buat keluar zakat tuan. Okey, ni yang kelima tadi. Okey, kandungan bab tuan. Iaitu haramnya harta sedekah dengan segala macam jenisnya atas Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau. Jadi harta zakat tak boleh kita bagi kepada Nabi. Dan sedekah pun tak boleh tuan-tuan. Nabi tak terima zakat dan sedekah ni. Baik sedekah wajib, zakat ataupun sedekah tatawuk, sunat. Sedekah biasa pun Nabi tak terima. Keluarga Nabi pun tak terima. Imam At-Tahawi berkata dalam Syarah Al-Ma'ni Al-Athar, iaitu hadis ini menunjukkan bahawa segala jenis sedekah baik yang tatawuk, sunat ni maupun wajib, hukumnya haram atas Rasulullah SAW. Nama je sedekah tak boleh bagi pada keluarga Nabi sendiri. Penelitian ini juga menunjukkan bahawa sedekah wajib zakat hukumnya sama dengan sedekah sunat. Kerana kita lihat orang-orang kaya atau orang miskin di luar Bani Hashim dalam masalah sedekah yang wajib maupun sunat, hukumnya sama bagi yang haram menerima sedekah wajib. Zakat haram pula baginya menerima sedekah yang tidak wajib. Kata dia, kalau kata zakat, sedekah wajib, sedekah sunat ni sama. Sedekah wajib dia zakat sendiri. Sedekah sunat, sedekah lah bahasa kita pelih. Kalau zakat, sedekah tu bahasa pelih. Jadi kalau Arab ni, sedekah wajib dia balik pada zakat. Sedekah sunat, sedekah biasa ni. Itu tuan. Bani Hashim, siapa Bani Hashim ni? Keluarga Nabi tuan. Diharamkan mengambil sedekah yang wajib atau zakat. Maka haram pula bagi mereka mengambil sedekah yang tidak wajib. Dua-dua tak boleh. Itulah kesimpulan dalam bab ini dan juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad rahimahullah. Nampak tuan ni dalil dia. Ibn Hazm kata lagi dalam kitab Al-Muhalla, tidak halal zakat ataupun sedekah bagi dua suku ini. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tidak halal sedekah bagi dua atas Muhammad, Nabi sendiri, dan keluarga Muhammad dan keluarga Nabi. Bani Hashim tu Nabi dan keluarga Nabi. Nampak tak? Rasulullah SAW menyamakan diri beliau dengan mereka, keluarga beliau dalam masalah ni. Nabi tak terima, keluarga Nabi pun tak terima. Itu dia. Okey, kita pergi lagi. Okey, Asy-Syaukani kata lagi dalam Nailul Awsar, ketahuilah bahawa zahir sabda Nabi, tidak halal sedekah bagi kami, maknanya tidak halal atas beliau sedekah wajib zakat ataupun sedekah sunat. Saya katakan itulah pendapat yang benar yang didukung oleh dalil dan penelitiannya. Sebab apa tuan-tuan? Sesungguhnya sedekah itu adalah sisa-sisa harta manusia dan itu tidak halal bagi Muhammad maupun bagi keluarga Muhammad. Macam kita lah, orang minta duit, bang minta duit bang, RM1, RM2 bang, kita berselup poket, dah RM1. Sebab apa? Kita bagi sedekah. Sedekah apa?
orang minta baru kita bagi. RM1, RM5, RM10, apa yang ada kita bagi. Jadi kita tak niat awal pun. Kalau kita bagi hadiah, isyak lagi aku main Langkawi ni, balik ni masjid ni tinggal 2 minggu dah, pergi rumah cucu, rumah anak kat sana. Nak bagi hadiah dekat jemaah masjid ni, tiap-tiap orang seorang sebotol gamat. Contoh, minyak angin gamat. Nampak? Dia niat nak beli hadiah. Tahu tak? 60 kata 50 botol lah kata masjid tempat main jemaah ni. Hadiah. Tiap-tiap orang tu seorang sebotol. Dia beli dia niat aku bilang kawi balik sekali lagi nak beli 50 botol gamat. Hadiah ni dia prepare awal, dia bagi elok, cermat dengan ikhlas sebagainya. Yang sedekah tadi tak ada orang minta tak bagi. Ada orang minta baru bagi. Tu pun harta harta yang lebih-lebih. Kalau hadiah tak cukup duit ni, tunggu saya hujung bulan ni baru aku kumpul beli ni. Dia beli tu betul-betul kan, bagi cukup, bagi elok sebagainya, itu hadiah. Nabi dia tak terima sedekah ni. Sebab apa? Sedekah ni lebih-lebih harta baru beli. Ceritalah, makan sate 50 cucuk, order. Balik rumah makan 30 cucuk. Ada 20 cucuk lagi ni. Dah bagilah kat jiran tu, sedekah. Nama apa sedekah kan? Orang tak kata hadiah jiran, dah sedekah. Sebab apa? Lebihan sate. Kita tak beli 50 rumah aku, ni 20 hadiah dekat jiran sebelah. Tu hadiah nampak tuan, atas niat kita tuan. So tu sedekah ni lain. Walaupun benda yang sama sate, tapi hadiah dengan sedekah dia ada beza tuan. Atas niat kita tu. Sebab apa? Sebab niat tu membezakan semua benda tuan. Okey, siapa keluarga Nabi? Cek balik siapa keluarga Nabi ni. Nabi dah tahulah tadi. Keluarga Nabi siapa dia? Ahlul Bait ni, Ahlul Bait. Para ulama berbeza pendapat tentang pengertian keluarga Muhammad, Nabi Muhammad SAW ni. Siapakah keluarga Muhammad yang diharamkan menerima sedekah? Siapa yang tak boleh terima sedekah ni? Pendapat mereka yang benar adalah Bani Hashim. Bani Hashim ni keluarga besar Nabi Muhammad. Dan Bani Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni tuan Nabi ni. Bani Abdul Muttalib keluarga dia pun sama. Yang mana sepupu ayah dia dan sebagainya. Jadi ada beradik mereka lah. Dan telah disebutkan bahawa tidak ada yang melanjutkan keturunan Bani Hashim kecuali Bani Abdul Muttalib. Keturunan Bani Abdul Muttalib yang tersisa sudah pasti mereka adalah keluarga Muhammad. Mereka iaitu anak keturunan Al-Abbas, Abu Talib. Dalilnya adalah hadis Zaid bin Arqam yang disebutkan di dalamnya. Husain bin Sabrah berkata, siapakah ahli bait ya Rasulullah? Tanya, wahai Zaid, bukankah isteri beliau juga termasuk ahli bait? Nabi ahli bait, Nabi, keluarga Nabi ni isteri dia termasuk tak? Tanya. Zaid menjawab, isteri beliau pun termasuk. Isteri Nabi pun ahlul bait. Namun ahlul bait adalah orang yang diharamkan menerima zakat setengah beliau. Siapakah mereka? Tanya Husain. Zaid menjawab, mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas. Apakah mereka tidak boleh menerima sedekah? Tanya Husain lagi. Benar. Jawab Zaid singkat. Keluarga Nabi tak terima sedekah, tak terima zakat. Nampak tak? Yang boleh terima hadiah. Itu cerita dia. Hadis Muslim sahih. Jadi ada timbul pula soalan, isteri Nabi ahli bait ke? Tadi dalil sebut. Sebab Syiah ni dia kata isteri Nabi bukan ahli bait. Kan? Aisyah bukan ahli bait. Nampak tak? Dia berkeji Syiah. Syiah keji Aisyah. Kan? Abu Bakar, Umar, Osman, sahabat Nabi, dia berbenci kan. Nampak Syiah ni dia lain kan. Okey, akan tetapi masih tersisa perbezaan pendapat tentang status isteri-isteri Nabi. Zahirnya mereka juga termasuk ahli bait. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahawa Khalid bin Sa'id mengirim seekor sapi, seekor lembu ni kepada sedekah kepada Nabi Aisyah. Dia bagi seekor lembu ni kepada Aisyah sedekah. Namun Aisyah menolaknya. Isteri Nabi tolak. Beliau berkata, sesungguhnya kami keluarga Muhammad tidak halal menerima sedekah. Jadi Nabi, kami ni, saya lah isteri Nabi, Aisyah, keluarga Nabi tak terima sedekah. Jelas tuan. Dalil banyak. 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Cerita tentang yang sama. Jadi Aisyah ni keluarga Nabi tak? Ya, keluarga Nabi. Sebab dia kata, sesungguhnya kami keluarga Muhammad tidak terima tidak halal menerima sedekah. Zakat pun sama, sedekah pun sama. Jadi itu cerita dia. Kemudian mengumpul zakat dan infak bukan dari ahli bait. Apa dia pula tuan? Tidak boleh mengangkat ahli bait Nabi SAW sebagai pengumpul zakat. Yang kedua pula, keluarga Nabi tak boleh jadi pengutik zakat.
Yang amir-amir ni, kita jadi masjid kita ni, nama amir-amir ni, boleh kutip zakat lah. Tapi kalau dia ni keluarga Nabi, dia tak boleh kutip pengumpul zakat. Dan infak berdasarkan hadis Abbas, Abdul Muttalib dan Rabi'ah bin Haris, ketika keduanya meminta Rasulullah SAW agar mengangkat Al-Fat bin Abbas dan Abdul Muttalib bin Rabi'ah sebagai pengumpul sedekah, Nabi SAW menolaknya dan berkata, sesungguhnya sedekah tidak halal bagi keluarga Muhammad kerana harta sedekah adalah sisa-sisa manusia. Nampak tuan? Kalau mereka ni kutip zakat je, kutip sedekah, tak boleh. Keluarga Muhammad tidak halal bagi keluarga Muhammad kan sedekah ni, kerana harta sedekah adalah sisa-sisa manusia. Hadis Muslim tuan. Itu dalil dia tentang cerita buat zakat sedekah ni. Macam mana cerita dia? Kan yang kutip zakat sedekah ni bukan daripada keluarga Nabi. Yang mana nak bagi zakat sedekah pun bukan kepada Nabi dan bukan kepada keluarga Nabi. Sedekah tak boleh, zakat tak boleh. Apa yang keluarga Nabi terima ni, Nabi terima hadiah. Hadiah lain kan. Sebab apa? Hadiah ni kita memang niat nak bagi pada orang tu dengan betul, sebagai ikhlas, punya dia dah awal dah. Bukan lebihan-lebihan, ada lebih baru ingat ke orang. Tak lebih, kita balu seorang-seorang. Contoh, itu lebihan harta tu bukan. Dia mesti tuan bagi hadiah. Semua orang kita pun kena buat begitulah. Kalau boleh tuan, kita bagi hadiah kepada orang kita. Amalkan bagi hadiah. Sedekah ni kalau habis tak ada, kita bagilah sedekah. Tapi apa kata? Kalau boleh utamakan hadiah itu lebih utama tuan. Okey, sikit lagi tuan. Zikir setelah solat bagi yang terburu-buru. Kalut ni macam mana kita ni? Nabi ajak macam mana zikir selepas solat ni? Zikir setelah solat bagi mereka yang buru-buru. Kita ditekankan sebisa mungkin ketika zikir antara ucapan dengan kondisi batin bisa serasi. Jadi kita ni apa yang kita cakap, batin kita ni kena clear lah. Ni duk zikir-zikir ni, duk teringat, terlain dah. Ada dia mesti dia khusyuk dia, zikir betul-betul. Itu yang betul. Dan bukan kita main-main kan. Untuk itu, sebisa mungkin ketika kita berzikir, kita membacanya dengan serius, tidak terlalu cepat hingga bunyinya sesuai teksnya. Orang tu dia baca kalut, baca apa pun tak tahu. Tak tahu kalau bahasa Perlis tak ketahuan juit. Tak tahu bunyi hujung je. Habis ingat hujung. Apa zikir pun tak tahu. Jangan kita kena jelaskan. Sebut tu satu-satu. Bagi ada yang waktu yang terbatas. Ada contohnya tuan kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah hu. Kacau kan? Dia bila la ilallah tadi, dia apa? Allah lagi ni hu saja. Itu yang berlaku tuan. Ajaran sesat, tarikat yang melampau, itulah ibadah mereka. Hampa mana tahu? Hu ni makam tertinggi. Nampak? Dikira kok lain pula. Kita apa Nabi ajak itu yang kita buat. Satu. Kalau Nabi ajak hu tu ada, kita lepas ni sembahyang Isya lagi, semua hu ramai tuan. Sebab depa saja buat. Tuan, benda tak betul tuan. Itu agama ni mesti balik pada dalil yang sahih. Apa Allah kata, apa Nabi kata, apa kita buat tuan. Ketika selesai sholat, ada solusi yang bisa Anda lakukan sehingga Anda tetap bisa berzikir selesai sholat. Dia cerita dia kalau kita lepas sembahyang agak kalut ke, ada yang hayokey duduklah sat, zikir 5 minit, 3 minit, 10 minit ke, selesai. Tapi ada hari-hari yang kita kalut. Macam mana nak buat tuan? Pertama, berzikir sambil berjalan atau beraktivitas lainnya. Kita hari tu kalut sebenarnya boleh habis sembahyang lagi nak ambil anak tuition, nak pergi hantar apa barang-barang ke apa ke. Demi jalan tu boleh zikir, atas motor boleh berzikir, dalam kereta pun boleh. Tak ada masalah. Sebab zikir ni umum. Cuma kalau kita boleh, takkan 5 waktu pun tak duduk sat. Itulah tuan. Duduklah sat. Ada hari-hari yang kalut, ada hari yang lapang, duduklah sat. Itu cerita dah. Cuma yang kita kata, dia ni duk hilang lepas sembahyang, salam hilang. Jangan marah dia tuan. Sebab dia tanggungjawab. Mungkin jaga mak dia pula, nak sembahyang, nak mandi. Kita tak tahu. Ayah dia ke, dia ada uzur apa ke, isteri dia ke apa, ada kerja-kerja dan sebagainya. Dia main pun alhamdulillah. Contoh. Sebab itu tadi Allah kata apa? Allah puji orang apa? Yang menega tadi. Dia main berhenti kerja dia main sembahyang. Habis sembahyang, dia balik tu berzikir berjalan, dia sambung kerja dia. Sama juga tuan. Kita duk cop lah ni. Geng kita lah ni yang beriman, kita yang soleh. Dah tuan, bukan lagu tu cerita dia. Jadi banyak dia punya penadaan aras dia. Selagi ada dalil, ada hujah, kita buat tu. Yang kita kata suuzan pada orang, bersangka baik pada orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk dan ketika berbaring. Nampak? Allah kata siapa yang ingat Allah ni ketika berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring. Sebab tu zikir ni
boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Nak tidur pun dan zikir lagi. Nampak dalil tuan. Kita semayang pun tak boleh duduk, tak boleh berdiri, duduk. Duduk tak boleh, baring. Duduk, tiga-tiga boleh. Ini semua tu ada dalil. Nak berzikir pun sama. Berdiri, duduk, berbaring pun boleh. Kedua, berzikir dengan redaksi yang lebih pendek. Bila Anda merasa kelamaan membaca zikir tasbih, tahmid, dan takbir, masing-masing 33 kali, Anda bisa membaca dengan jumlah yang lebih sedikit. Kalau kita hari itu tak kalut, kita baca 3. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 3. Alhamdulillah, alhamdulillah 3. Allah Akbar, Allah Akbar 3. Tapi dah hari yang kita kalut tuan, kita boleh pendekkan tuan. Yaitu masing-masing dibaca 11 atau 10 kali. Ada Nabi ajar kita 11 pun boleh. Subhanallah, subhanallah 11 kali ataupun 10 kali pun ada dalil tuan. Tapi yang secara umumnya tak ada apa kalut apa 3. Itu tempat yang sepatutnya kita baca bilangan dia. Nabi SAW bersabda yang artinya ada 2 amalan, siapa yang menjaganya maka akan mengantarkannya ke dalam surga. Keduanya sangat mudah meskipun orang yang mengamalkannya sedikit. Apa itu ya Rasulullah? Tanya sahabat. Lalu Nabi SAW bersabda, engkau memuji Allah, yaitu membaca tahmid, takbir, dan tasbih di setiap selesai salat wajib 10 kali 10 kali. Hadis Ahmad. Ada dalil tuan. Kalau kita kalut hari itu tak ada yang buat 3 ni 10 kali pun boleh. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allah Akbar, Allah Akbar. Cukup, boleh tuan. Jadi tak ada kata limit tuan. Jadi sebab tu dalam zikir ni umum. Dia lepas semayang tu, ya 3. Kalau kita kalut hari tu 10 kali pun boleh tuan. Dan malam pula zikir yang sama juga. Subhanallah, 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 hari 3. Tambah hujung tu 34 tuan. Nak tidur, zikir dia tak sama dengan zikir lepas semayang. Dia tambah 34. Cukup 100 tuan. Nampak? Sebab apa? Fazilat dia berbeza-beza. Lepas semayang tu tuan, kita baca zikir, Nabi kata baca ayat kursi. Sebab baca ayat kursi, kalau keluar sekali lagi, mati insiden ke apa ke, tak ada benda penghalang masuk syurga kecuali mati. Nampak tuan? Kita amal lagu tu tuan. Tiba-tiba tuan meninggal tu tuan, syurga tempat kita tuan. Tu bila apa? Baca lepas semayang ayat kursi. Sekali lagi pula, bila baca bermuar habis, balik rumah pergi jalan mata kedai ke apa ke, balik rumah nak lena. Pukul apa? Pukul 11 malam. 12. Apa dia? Baca ayat kursi juga Nabi ajar. Siapa baca ayat kursi sebelum tidur, iblis syaitan tak akan kacau sampai ke subuh. Beza tuan. Ayat kursi yang sama, tapi fazilat dia, tempat dia berbeza-beza. Baca yang sama, tapi keadaan tempat itu membeza kita tuan. So tuan tengok balik tuan. Sunnah ni macam mana? Oh macam ni. Ni apa dia? Ni apa dia? Sebab tu kena tengok balik apa Nabi buat, apa Nabi tu contoh. Makan bismillah. Minum bismillah. Apa tu ambil wuduk bismillah. Bismillah tuan. Tempat dia yang betul bismillah. Yang kita lawan ni bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh baca, tapi tak kena tempat yang betul. Kalau tanya hujah, itu tak tepat. Yang tepatnya bismillah saja untuk makan, minum, sembelih binatang bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Itu tempat dia. Itu kita faham lah. Jadi kita dulu ni main rojak semua bismillahirrahmanirrahim. Boleh lah daripada tak tahu, tak baca langsung. Dari luar ni kita belajar, punya ada bezanya. Dan bismillah ni, bismillahirrahmanirrahim, baca ayat Quran. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Baca Quran, baca 2 benda tu. Tapi bila benda-benda lain pula, tempat dia berbeza. Tulis surat bismillahirrahmanirrahim, tapi tulis surat ayat dia bismillahirrahmanirrahim. Kita letakkan pada tempat yang betul. Clear dah. Cuma kalau ada orang yang ni, dia lebih marah pula. Hamba tak betul, hamba salah. Dia kata lagu tu. Dia pun belajar, dia pun tahu dekat tu. Sabar ni dah. Sebab agama ni milik Allah. Dan itu kita nak tengok, kita nak mengajar. Kita nak menghukum orang, nak mengata orang. Kita nak balik semua ni bersunnah yang sahih. Itu tuan. Dan Allah Alam kan, seperti dekat ni. Ada tuan nak tanya apa-apa tuan tentang tajuk kita hari ni. InsyaAllah dalam minggu depan kita akan sambung. Tajuk minggu depan ni, kita tengok di sini. Okey, tajuk minggu depan, zakat dan sedekah ni, larangan mengeluarkan yang buruk-buruk dalam sedekah. Bagi lekeh-lekeh, buah-buah hujung. Kalau buah durian tu, yang buruk-buruk tu berlubang. Kalau baju-baju tu, cari-cari. Apa dia cerita ada tentang sedekah yang buruk-buruk ni. Allah Alam. Ada tuan nak tanya apa untuk tajuk hari ni? Masuk dah waktu kan? 8.16 masuk waktu. Lagi seminit 2 hari. Ada tuan tanya apa-apa tuan? Jelas tuan? Cerita hari ni tentang zakat. Keluarga Nabi dan keluarga Nabi tak terima zakat. Tak terima sedekah. Dia terima hanya hadiah.
Dan wallahu alam. Kenapa saya pun tidur dah, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.